Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar program Diploma Pascasiswazah Pendidikan PDPP dari IPG Kampus Datuk Razali Ismail yang mengambil kursus EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Kami dibimbing oleh pensyarah kami iaitu Encik Abdul Halim bin Ismail. Kami merupakan pelajar PDPP Sejarah yang mempunyai 3 ahli kumpulan iaitu ahli yang pertama saya Cik Siti Noziani binti Cik Ibrahim, ahli yang kedua Aziati binti Aziz dan ahli yang ketiga Siti Nurfazilah binti Muhammad Nur. Kami akan membincangkan tentang tajuk falsafah pendidikan Barat Moden, Islam dan Timur. Untuk topik yang pertama, saya akan membincangkan tentang falsafah pendidikan Barat Moden iaitu progresivisme. Apa itu progresivisme? Progresivisme ini diasaskan oleh John J. Rousseau 1712 hingga 1778, Heinrich Pestalozzi 1746 hingga 1827 dan Friedrich Froebel 1782 hingga 1852. Progresivisme ini mengambil asas daripada falsafah umum pragmatisme. Namun, pemikiran dan penulisan Dewi adalah yang banyak mempengaruhi falsafah progresivisme ini. Mereka bersetuju bahawa pengalaman manusia adalah asas kepada pengetahuan manusia. Seterusnya ialah pengajaran dan pembelajaran dirancang berdasarkan permintaan, kebolehan dan keperluan pelajar. Ianya adalah bertujuan untuk menghasilkan individu yang sedia menghadapi cabaran. Apa itu tumpuan pendidikan dalam progresivisme? Yang pertama, jenis kurikulum. Murid diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diingini. Yang kedua, peranan guru, iaitu sebagai fasilitator yang membimbing pelajar. Yang ketiga, peranan murid. Murid berusaha sendiri menyelidik dan menggunakan kemahiran sedia ada untuk memperoleh ilmu dan mendapat pengalaman baru. Dan yang terakhir itu yang keempat, kaedah mengajar menggunakan kaedah inkuiri dan penemuan. Seterusnya itu ciri-ciri progresivisme. Yang pertama, berakar pada pragmatisme. Didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahawa manusia mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah dengan kekuatan diri. Yang kedua, sasaran pendidikan. Itu untuk meningkatkan kecerdasan dalam konteks keberkesanan dalam penyelesaian masalah melalui pengalaman. Ciri yang ketiga itu liberal road to culture. Liberal ini bermaksud fleksibel, berani, toleransi dan bersikap terbuka. Dan ciri yang keempat itu nilai bersifat relatif, terutama nilai duniawi, penolakan aktif akibat evolusi dan tingkah laku. Seterusnya itu kebaikan progresivisme. Kebaikan progresivisme yang pertama ialah menekankan kemahiran dan teknik dalam menyelesaikan masalah. Pelajar menggunakan pemikiran kritis dan kemahiran sedia ada untuk menghadapi cabaran. Kebaikan yang kedua, pelajar mengambil inisiatif sendiri untuk memperoleh ilmu dan menguasai kemahiran. Pelajaran tidak lagi hanya menghafal tetapi lebih kepada penyelidikan pelajar sendiri. Yang ketiga, pendidikan yang memusatkan pelajar. Beri peluang kepada pelajar untuk mengembangkan idea dan mencari pengalaman sendiri. Seterusnya yang keempat, kebebasan untuk mengembangkan minat tanpa kekangan daripada faktor luar. Pelajar diberikan peluang untuk meluaskan minat mereka dan potensi mereka supaya mencapai tahap kemuncaknya. Dan yang terakhir itu, melahirkan pelajar mempunyai kualiti dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab cabaran era peradaban baru. Pelajar berkemampuan untuk menggunakan dan berinovasi terhadap pengalaman, kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada untuk menghadapi pelbagai cabaran. Yang terakhir sekali dalam topik ini ialah kelemahan progresivisme. Kelemahan yang pertama dari segi kurikulum. Pelajar akan mengabaikan kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran. Yang terakhir bagi topik ini iaitu kelemahan progresivisme. Kelemahan yang pertama itu kurikulum. Mengabaikan kurikulum yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
Yang kedua, kepribadian murid terjejas. Maksudnya murid bebas memilih aktiviti, namun kebanyakan sekolah tidak mempunyai guru yang cukup untuk membimbing semua jenis aktiviti tersebut. Okey, yang ketiga, kelemahan yang ketiga itu persekitaran yang tidak sesuai. Murid menjadi seorang yang mementingkan diri sendiri dan tidak memiliki disiplin diri. Yang keempat, pendidikan bergantung kepada minat dan spontan. Pelajar hanya merancang sesuatu dengan sendiri dan mereka tidak bertanggungjawab terhadap hasil tugas yang mereka laksanakan. Yang terakhir sekali itu kaedah pendidikan yang progresif. Mereka memerlukan guru yang berkualiti tinggi dan profesional. Kualiti guru susah ditentukan dan bilangan guru adalah dalam kekurangan. Okey, itu saja daripada saya topik progresivisme. Assalamualaikum, saya Aziati binti Aziz. Saya akan membincangkan berkaitan falsafah pendidikan Islam. Apa itu falsafah pendidikan Islam? Baik, yang pertama, yang kita perlu tahu, falsafah pendidikan Islam ini mestilah berteraskan Al-Quran sebagai idea utama. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita perlu jelas bahawa dalam Islam, semua ilmu itu datang daripada sumber yang sama, iaitu sumber wahyu Al-Quran, termasuklah ilmu falsafah. Yang ketiga, bila kita membicarakan tentang falsafah pendidikan Islam, tujuannya mestilah untuk melahirkan murid yang seimbang dari semua aspek kehidupan, termasuklah akhlak, emosi, jasmani, rohani dan intelek. Seterusnya, kita kena tahu dalam dasar pendidikan Islam, falsafahnya mestilah mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan yang Esa. Di sini jelas kepada kita bahawa elemen tauhid sangat diutamakan. Seterusnya, percaya kepada ajaran yang dibawa oleh pesuruhnya, Nabi dan Rasul, dan setiap Rasul dan Nabi ada kitab dan risalah yang dibawa untuk kita percaya dan beriman. Beriman dengannya. Contohnya Nabi Muhammad SAW, kitabnya adalah Al-Quran. Okey, dasar yang seterusnya ialah Islam memandang setiap individu ada potensi tanpa mengira aspek perbezaan sosio-budaya. Contohnya, dalam kelas akan ada murid yang datang dari pelbagai sosio-budaya dan peranan guru mestilah adil dan memberi pembelajaran yang sesuai mengikut keperluan muridnya. Okay, dasar seterusnya, Islam menetapkan bahawa setiap individu itu bertanggungjawab terhadap dirinya dan peranan guru adalah untuk menjelaskan kepada murid akan tanggungjawab mereka untuk belajar. Dasar terakhir, Islam meletakkan setiap individu itu sama darjat mereka dan berhak layanan yang sama dari semua aspek seperti pendidikan dan lain-lain. Okay, baik. Seterusnya kita akan tengok berkenaan kurikulum yang perlu ada dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kita perlu ada pengajaran dan pembelajaran ilmu Al-Quran seperti ilmu asbab nuzul, ilmu tafsir dan lain-lain lagi. Okey, perkara ini menjadi pokok utama bagi memastikan murid tidak terpesong daripada ajaran Islam. Okey, yang seterusnya, ilmu Islam ada menggariskan bahasa pengantar untuk kurikulum pendidikan Islam ni ialah bahasa Arab, kerana bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Yang seterusnya, kita dapat lihat kesyumulan ajaran Islam yang tidak memisahkan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat. Okey, ilmu keduniaan seperti ekonomi, ilmu kemanusiaan dan ilmu tabi'i, iaitu sains, turut dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan Islam.
Okey, contoh kita dapat lihat sewaktu zaman kegemilangan Islam, nama seperti Ibnu Haytham sebagai pakar optik, Al-Khawarizmi pakar matematik, Jabir Ibnu Hayyan pakar kimia dan banyak lagi, dan mereka adalah insan yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okey, seterusnya tengok kepada tokoh falsafah Islam. Okey, apakah pandangan tokoh falsafah Islam tentang pendidikan di dalam agama Islam ni? Okey, di sini kita dapat lihat persamaan pandangan antara Al-Ghazali dan Muhammad Qutb. Yang mana pendidikan dalam Islam ni adalah proses pendidikan yang melibatkan pembinaan akhlak, intelek dan juga merangkumi keperluan pembinaan rohani dan jasmani untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, manakala daripada Dr. Muhammad Atiyah Al-Abrashi, beliau berpandangan pendidikan adalah proses pembinaan dan memperbaiki tingkah laku agar seseorang individu tersebut mempunyai akhlak yang terpuji, dan proses pendidikan ini perlu menepati syariat Islam. Okay, sekian saja daripada saya. Saya ahli ketiga, Fazilah, dan saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan Timur, iaitu Confucianism Cina, Nationalism dan Internationalism India. Confucianism falsafah untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia melalui konsep 5 hubungan. Yang pertama, pemerintah dan rakyat. Yang kedua, bapa dan anak. Yang ketiga, suami dan isteri. Yang keempat, abang dan adik. Yang kelima, kawan. Falsafah Timur berpendapat peranan utama pendidikan ialah membina tingkah laku manusia supaya menjadi orang yang berakhlak mulia, mengikut peraturan serta taat dan cinta kepada negara. Bidang yang diberi keutamaan adalah bidang muzik, kesusasteraan, kod dan tata cara, seni dan tarian. Falsafah pendidikan Confucius mengatakan bahawa pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosial seseorang. Rabindranath Tagore adalah ahli falsafah dari India menjelaskan pendidikan adalah satu proses melahirkan manusia yang berfikiran sempurna, berupaya mencapai segala aspek kehidupan dengan penuh bermakna. Idea penting dalam falsafah ini terdapat 4 perkara. Yang pertama, pendidikan tubuh badan, iaitu melatih diri dan kecergasan fizikal. Yang kedua, pendidikan intelek, iaitu inquiry yang tinggi, cerdas dan berani. Yang ketiga, pendidikan realistik, tidak terikat dengan buku semata-mata. Dan yang terakhir sekali ialah pendidikan kerohanian, menjadi ahli masyarakat yang baik. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.